Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menerangkan tentang subtopik 9.3 iaitu langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Beberapa langkah diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada berbagai pihak. Suruhanjaya ini juga mengadakan rundingan dan akhirnya merangka draft perlembagaan. Langkah pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekahanan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testamen Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam parti perikatan. Terdapat beberapa pihak UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Seterusnya, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Langkah ketiga, reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi. Datuk On Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi.
Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Langkah keempat, pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussain, Om Yokelin dan Viti Sambatan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindahan dibuat pada draft perlembagaan. Langkah kelima, hasil pindahan disembah berkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Langkah keenam, draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Langkah ketujuh, draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan mampu membawa kestabilan negara. Sikap keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Itu sahaja dari kami. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.